dia tak tahu nak macam mana nak mengekspresikan perasaan mereka, apa masalah mereka, mereka takut juga nak luahkan kan. Itu antara tugas yang mencabar jugalah daripada pendidik dan juga ibu bapa perlu memainkan peranan. Dan setakat ini dari segi teknik dan juga vokasional, memandangkan tahun bermula 2012, sekarang 2014 dah kira pertengahan tahun dah, dalam program yang diadakan untuk Pelan Pembangunan Pendidikan, bagaimana situasi sekarang ni? Jadi setakat hari ini kita telah pun berjaya meningkatkan enrolment pelajar-pelajar yang mengambil aliran vokasional ni bagi pelajar-pelajar lepasan tingkatan 3. Baik. Di mana sehingga ini kita pencapaian kita 5%, hampir 5%, dan dijangka sehingga hujung tahun ini kita akan mencapai 7% daripada kohort tingkatan 4 sekarang ni mengambil aliran vokasional. Dan kita juga telah pun ada 80 buah kolej vokasional, Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana sekolah menengah vokasional yang kita telah ubah menjadi kolej vokasional. Di Sabah. Sekolah menengah macam dulu sekolah vokasional sekarang dah jadi kolej dah. Nama pun dinaik taraf. But cemburu ni. Teruskan. Lepas daripada itu kita ada bekerjasama juga dengan Institut Latihan Kemahiran Awam. Jadi ada program kolej vokasional di Institut Latihan Perindustrian. Ada 14 buah Institut Latihan Perindustrian menjalankan program yang sama. Dan di samping itu ada 4 kolej swasta yang juga menjalankan program-program kolej vokasional ini. Jadi biasanya kursus yang ditawarkan di kolej swasta ni ialah kursus yang tidak ditawarkan di Kementerian Pendidikan. Boleh tak saya tanya soalan yang sama dengan soalan kepada doktor yang saya ajukan tadi tentang ibu bapa? Saya rasa ibu bapa lebih banyak soalan-soalan mereka tentang anak-anak mereka yang masuk ke aliran teknik dan juga vokasional ni. Jadi dari segi ibu bapa sekarang ni mempunyai kesedaran yang tinggi lah. Saya rasa tidak ada masalah kerana pada masa ini ibu bapa melihat tentang peluang masa depan kerjaya anak-anak mereka. Jadi ada setengah pelajar memang dia mempunyai kebolehan yang tinggi dalam akademik, tetapi ada setengah pelajar mempunyai kecenderungan dalam bidang hands-on. Jadi bagi pelajar-pelajar yang mempunyai minat dalam hands-on ni, inilah peluang untuk mereka mencapai kerjaya yang lebih baik pada masa akan datang, untuk dia mengembangkan potensi. Sebab itu kita tawarkan pelbagai bidang dan kursus lah. Kita ada 12 bidang dan kita ada 53 kursus yang ditawarkan di kolej vokasional. Jadi ikut minat masing-masing. Kalau dia rasa minat dalam kulineri, dia boleh ambil kulineri. Kalau dia minat dengan otomotif, boleh ambil otomotif. Kalau minat elektrik, boleh ambil elektrik. Bayangkan bagaimana pendidikan telah pun berusaha untuk membantu anak-anak kita, generasi kita memimpin negara satu hari nanti, pelbagai bidang dan juga pengkhususan doktor dan juga Zainuddin. Dan mungkin doktor ada kata-kata akhir, kata-kata yang ingin dijelaskan lebih mengenai program Linus khususnya. Terima kasih Haji. Memang kita mengharapkan kerjasama ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka berjaya dalam Linus ni lah, literasi numerasi. Sebab seperti yang saya katakan dulu, pada permulaan kerjasama ibu bapa agak sukar, tapi sekarang ni alhamdulillah semakin baik dan kami harapkan kerjasama ibu bapa ni dapat ditingkatkan. InsyaAllah. Saya pihak ibu bapa pun insyaAllah akan memberikan kerjasama. Saya pun dah jadi bapa, anak dua dah sekolah. Zainuddin macam mana pula dari segi teknik dan juga vokasional? Antara kata-kata yang ingin dijelaskan di sini. Harapan kita ialah akan lebih ramai lagi pelajar-pelajar yang akan mengikuti aliran teknik dan vokasional ini, kerana ini akan memberi peluang masa depan yang saya kira amat cerah lah. Kerana bidang industri dan teknologi ini sentiasa berkembang dan keperluan tenaga mahir di negara kita pun sangat besar. Dan saya percaya dengan pelajar-pelajar daripada kolej vokasional yang kita lahirkan ini, mereka ni akan mempunyai employability skill yang tinggi lah. Dan seterusnya peluang pekerjaan terbuka di mana-mana, sama ada dalam negara ataupun di luar negara. Yang menariknya dalam negara, luar negara malah boleh bekerja sendiri, kan, bisnes dan juga sebagainya dengan kemahiran yang dia ada. Dan saya percaya pelajar-pelajar yang mengambil aliran teknik dan vokasional ni, dia mempunyai peluang untuk menjana pendapatan yang tinggi. Orang kata unlimited. Betul. Saya setuju. Baik, terima kasih banyak-banyak. Seronok berbual bersama dengan pengarah eksekutif unit pelaksanaan dan juga prestasi pendidikan padu, iaitu Dr. Nurliza Zakwan, dan juga timbalan pengarah pengoperasian sekolah bahagian pendidikan teknik dan juga vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia, Encik Zainuddin Muhammad Noor. Hari ini bercerita tentang setahun Pelan Pembangunan Pendidikan dan sebut tentang setahun
pelan pembangunan pendidikan. Kita nak saksikan apa reaksi ibu bapa setelah setahun program itu berlaku. Terima kasih. Sekali lagi. Saksikan. Program Sarana Ibu Bapa yang ditubuhkan tahun lalu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 PPPM menunjukkan perkembangan positif. Antara sekolah yang berjaya dalam pelaksanaannya adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tuanku Jaafar, Seremban. Kita ikuti apa kata ibu bapa pelajar sekolah ini. Sebab anak-anak tengok kalau ibu bapanya rajin datang ke sekolah, dengan secara tak langsung dia rasa bangga. Bila dia bangga itu, semangat nak belajar tu naik. Jadi lama kelamaan dia berlumba dengan kawan-kawannya, ya, nak menunjukkan bahawa dia tu minat belajar dan perlu meningkatkan prestasi sebab nak tunjuk kepada ibu bapa masing-masing. Saya nampak setahun lepas prestasi PMR meningkat, dan kita harap jugalah akan tahun-tahun akan datang terus meningkatlah. Macam anak-anak yang pandai-pandai ni, bila dia datang ke sekolah harian biasa ni, dia rasa down, dia rasa macam tidak dihargai. Tapi bila adanya KRK ni dan keceriaan kelas dan projek-projek sarana yang datang kemudian tu, memang nampak special ni di situ. Anak-anak diberi keutamaan. Dari pandangan akak lah, budak ni dia tengok ibu bapa dia ke sekolah, jadi semangat dia tu lain kan. Macam tu akak memang libatkan diri. Macam hari guru tahun lepas, akak main bola jaring dengan cikgu semua. Jadi anak balik dia beritahu, dia kata, oh mak boleh main ya, dia kata kan. Dia kelas pun kita masuk kelas mana memang kita masuk, duduk bersama cikgu yang mengajar. Jadi kita tahu anak kita macam mana kan, dia belajar ke, dia main ke. Tu yang saya suka sana. Kasih nama